Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadiratin Nabi Muhammad alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi al-'azam wa masyayikhina, khususan ila fadhil Muhammad Abdurrahim Salih al-Hasani wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, khususan al-marhum Syekh Fuad Ibn Ali wal marhum As-Sayyidah Nurullah binti Hasan lahu wal Fatihah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Tuan-tuan yang diberkati Allah sekalian, dan bahawasanya rukun iman itu 6 perkara. Pertamanya, wajib percaya kita dengan Allah. Betul itu? Percaya? Betul lah. Rukun iman, rukun iman. Pertamanya, wajib percaya kita dengan Allah. Walaupun kita tak nampak zat Allah, tapi wajib kita i'tiqad, kita percaya kepada Allah. Allah nama zat yang esa. Keduanya, wajib percaya kita dengan segala malaikatnya. Wajib percaya kita dengan segala malaikatnya. Malaikat ni pun sama juga tuan. Benda yang kita tak nampak mata kasar, kecuali orang-orang yang tertentu sahaja yang buka hijab, dia boleh nampak lah malaikat ni lah. Contohnya para wali, para awliya. Cuma dalam hadis ada sebut, contohnya dalam kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub, ada menyebutkan apa tuan? Ciri-ciri malaikat. Malaikat ni ciri-cirinya berserban. Berserban. Pada siapa yang pakai serban, dia seperti berpakaian malaikat. Tapi tak tahulah serban ni macam mana tuan-tuan. Sebab saya pun tak pernah nampak. Kalau tuan-tuan tanya saya pun tak tahu tuan-tuan. Wallahu a'lam. Malaikat ni berserban. Kalau kita nampak malam-malam, pukul 2 pagi, 3 pagi, utamanya
tanda-tanda malam Lailatul Qadar, turunnya malaikat daripada langit kedua. Itu tanda-tanda ni malaikat ni nak kenal, dia pakai sebab. Kalau jumpa yang pakai helmet, itu kan malaikat. Itu tahap mencuri tahap mana. Keduanya wajib percaya kita dengan segala malaikat. Malaikat ni dia punya bilangan tuan, ramai tuan. Lebih ramai daripada jin, lebih ramai daripada manusia. Cuma yang wajib kita percaya secara tafsir, tuan-tuan pun dah maklum, ada 25 ke 10. 25 para rasul ni, para nabi. 10 kata Jibril, kata Israel, Israfil, yang 10. Ini yang kedua yang tuan, wajib percaya kita dengan segala malaikat ni. Malaikat ni iman dia tetap, tidak naik dan tidak turun. Kalau para rasul sentiasa naik, para nabi, para rasul sentiasa naik. Orang awam macam kita turun naik. Bila kita buat ketaatan, iman kita naik lah. Bila kita buat maksiat, iman kita turun. Malaikat dia tak naik, tak turun, dia stabil. Dia sentiasa taat. Dia sentiasa taat kepada perintah Allah. La ya'sunallaha ma amarahu. Dalam Quran sebut, mereka tidak sekali membuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Ini malaikat. Cuma dia tak sama dengan kita lah. Malaikat ni tak ada nafsu. Makan minum tak ada. Kita ada nafsu. Sebab tu kalau kita ni boleh taati perintah Allah dengan baik, kita lebih hebat daripada malaikat. Sebab tu makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yang Allah sayangi, iaitu baginda Rasulullah SAW. Buktinya iaitu ketika Isra dan Mi'raj, Malaikat Jibril bersama dengan baginda Rasulullah SAW sampai Sidratul Muntaha. Nak naik Sidratul Muntaha memang tak boleh lah. Itu menunjukkan betapa agungnya baginda Rasulullah SAW. Itu kelebihan baginda Rasulullah SAW. Kita kan kalau kita mentaati perintah Allah, kita lebih mulia daripada malaikat. Keduanya wajib percaya kita dengan segala malaikatnya. Ketiganya wajib percaya kita dengan segala kitabnya. Wajib percaya kita dengan segala kitabnya. Cara tafsirnya ada 4. Quran, Zabur, Injil, Taurat. Keempatnya cuma yang kitab yang kekal. Kitab yang kekal, yang terjamin kesahihan dia punya sahihnya hingga hari kiamat, ialah Al-Quran. Sebab tu ada usaha daripada orang kafir untuk menyelewengkan Al-Quran, tapi tak berjaya, dapat dikesan. Walaupun dibaka Al-Quran satu dunia ni, kalau orang kafir baka Al-Quran tetap terjaga tuan-tuan. Sebab apa? Masih lagi ada orang yang menghafal Al-Quran. Kalau tuan-tuan tengok pertandingan musabaqah hafalan Quran peringkat antarabangsa, semua negara-negara, Malaysia, negara Arab Saudi, tu yang Johan tu terbuk mana-mana dia boleh sambung tuan-tuan. Kita terbuk juz Ammar dah kena kabut. Ni tuan-tuan. Terutamanya orang India tuan-tuan. Orang India ni memang geliga dia punya otak dia. Dia boleh ingat. Itu memang Allah jamin Al-Quran ni sehingga hari kiamat. Ketiganya wajib percaya kita dengan segala kitab ni. Keempatnya wajib percaya kita dengan segala anbiya-nya. Anbiya jamak daripada nabi. Anbiya ni ramai nabi. Mufrad dia nabi. Kalau ada orang nabi, nabiyani. Kalau ramai nabi, anbiya. Bila sebut anbiya, tuan-tuan faham. Oh, anbiya ni dia bahasa Arab. Dia
Kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab, tuan-tuan faham je kat saya lah. Dia jamak taksir. Apa? Jamak taksir. Jamak ni ada 3, jamak muannas. Jamak muannas, yang kedua jamak muzakkar, yang 3 jamak taksir. Jamak taksir ni memang tak ada kaedah, kena hafal. Anbiya ni dia jamak taksir daripada nabiyun. Nabiyun, nabiyani, anbiya, maksud nabi. Para nabi. Orang Melayu sebut nabi. Disebut anbiya ni dia termasuk rasul. Sebab dari kalangan nabi ada yang Allah pilih menjadi rasul. Habis nabi dengan rasul, tuan-tuan dah maklum. Nabi menerima wahyu, rasul pun menerima wahyu. Cuma nabi tidak disuruh untuk menyampaikan kepada orang lain. Rasul disuruh untuk menyampaikan kepada orang lain. Rasul yang wajib kita percaya secara tafsir yang 25 tu. Daripada 25 tu ada 5 ulul azmi. 5 daripada 25 tu 5 yang ulul azmi. Ulul azmi ni yang Allah SWT uji. 5 rasul ni tak sama macam rasul yang lain. Daripada 5 ni ada satu yang paling tinggi makam ni, iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tuan-tuan dah maklum lah. Kelimanya, wajib percaya kita dengan hari kemudian, hari akhirat. Wajib percaya kita dengan hari akhirat, hari kemudian. Lepas kita mati, tuan-tuan, kita hidup. Sebelum kita hidup, kita tiada. Daripada tiada kepada ada. Sekarang kita ada. Kita hidup. Akan datang kita akan mati. Masuk kubur, alam barzakh. Duduk alam barzakh. Bila dia bangunkan daripada kubur, itu bermula dipanggil hari akhirat. Bila kita dibangunkan daripada kubur, itu dipanggil akhirat. Wajib percaya kita dengan hari kemudian. Walaupun benda ni kita tak lalui, belum lalui lagi, kita wajib percaya adanya hari akhirat. Dunia ni sempat simpang, singgahan, singgah, tak kekal. Semuanya akan mati, tuan-tuan. Tidak ada manusia di dunia ini yang menafikan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasai mati. Wajib percaya kita dengan hari akhir kemudian, dan barang yang bergantung dengan dia. Barang yang bergantung dengan dia. Contohnya mizan. Maksud mizan, timbangan. Amalan baik kita dengan amalan buruk kita. Kalau kita umat baginda Rasulullah SAW, Rasulullah kenal kita, Rasulullah akan duduk sebelah kita. Kalau tengok dalam kitab Al-Waqit wal Jawahir, tuan, satu kitab, kitab kuning, kitab pondok, nama dia Al-Waqit wal Jawahir, tak salah nama tu. Itu terjemahan daripada kitab Arab Imam Syarani tadi. Dan kita ada sebut, bila kita di akhirat nanti kita timbang amalan baik dengan amalan buruk, maka baginda Rasulullah SAW akan duduk di samping kita. Kalau kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW, bila amalan baik kita lebih berat daripada amalan jahat kita, maka baginda Rasulullah SAW gembira. Tetapi kalau berlaku sebaliknya, amalan buruk kita lebih berat daripada amalan baik, maka tanda Rasulullah SAW sayang kepada kita. Rasulullah ambil selendang, letak dekat dacing mizan amalan baik, supaya amalan baik kita bertambah berat. Itu kalau baginda Rasulullah SAW kenal kita, kita sebagai umat dia. Ini yang kita paling takut, Rasulullah tak kenal kita. Itu maksud, tuan, barang yang bergantung dengan dia. Mizan, sirat, melintasi sirat 500 tahun, ada yang mengatakan 500 tahun jambatan. Satu jambatan bawa dia api neraka Jahannam.
Ada yang mengatakan 500 tahun mendaki, 500 tahun mendatang, 500 tahun menurun. Kalau tak lepas, masuk dalam neraka. Bagi orang yang selalu pergi ke masjid, maka masjid akan jemput dia. Jom naik aku, terus ke syurga. Itu kelebihan orang yang selalu ke masjid untuk solat berjemaah dan menuntut ilmu. Maksudnya dia berkawan dengan masjid. Lepas tu yang dikatakan juga barang yang bergantung dengan akhirat, iaitu dia panggil faslul qada. Tuan-tuan boleh dengar faslul qada. Kitab Risalah Tauhid ada tuan-tuan. Kitab ni ada. Kitab Tauhid, Risalah Tauhid. Kami ada buka dekat kelas fardu ain dekat madrasah setiap hari Sabtu. Pukul 9 sampai ke 10. Tapi minggu ni cuti sebab budak-budak balik, budak madrasah balik. Minggu depan ada. Kalau tu ada kelapangan datang dah. Kita buka kitab Tauhid, kitab khusus bagi Tauhid, ilmu Tauhid, iaitu Risalah Tauhid. Dalam kitab tu disebut berkenaan dengan faslul qada. Faslul qada ni pembukaan untuk dihisap. Bila kita dibangunkan daripada kubur, kita dikumpulkan di padang mahsyar. Ketika itulah manusia tak tahan dah. Ada yang dah berpeluh dah, dah tenggelam dah. Macam-macam lah ikut amalan masing-masing. Masing-masing nak mencari siapa yang boleh merasmikan ataupun siapa yang boleh meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dipercepatkan faslul qada ni. Jumpa Nabi Adam kata nafsi. Jumpa Nabi Musa, 3-4 orang lah jumpa Nabi. Akhirnya manusia berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, ana laha bila fakhar. Aku layak tapi bukan nak bangga. Akulah yang layak untuk meminta kepada Allah SWT supaya dipercepatkan faslul qada, pembukaan hisab. Itu termasuk dalam barang yang bergantung dengan ahli akhirat. Keenamnya, wajib percaya kita dengan untung baik dan jahat itu daripada Allah Ta'ala. Wajib percaya kita dengan untung baik dan jahat itu daripada Allah Ta'ala. Wajib percaya kita dengan untung baik dan jahat itu daripada Allah Ta'ala. Qada dan qadar. Yang baik datang daripada Allah, dan yang jahat pun datang daripada Allah. Baik buruk pada hakikatnya semuanya datang daripada Allah Ta'ala. Cuma bila kita berada di luar majlis ilmu, kita kena jaga adab kita dengan Allah Ta'ala. Dalam waktu belajar, kita boleh cakap baik buruk datangnya daripada Allah. Dan bila kita berada di luar masjid, bukan di majlis ilmu, contohnya di rumah kita, di kedai kopi, di tempat kita kerja, benda yang baik datang daripada Allah. Benda yang tak baik tak boleh nisbahkan kepada Tuhan, kena nisbahkan kepada diri kita. Contohnya orang tak sembahyang. Dia tak sembahyang, memang itu pun datangnya daripada Allah, tapi dia tak boleh salahkan Tuhan. Dia kena salahkan diri dia sendiri. Itu sebagai apa tuan? Sebagai ta'addub. Adab kita, ta'addub. Islam ni mengajar kita adab. Bukan setakat belajar saja, adab pun kita kena jaga. Contohnya mandi, kita mandi dekat dalam bilik air. Kalau ikut hukum PK tak ada masalah. Kita nak mandi dalam keadaan tak ada pakaian, bogil gitu, telanjang bulat, tak ada masalah. Tapi Islam mengajar kita ada. Walaupun orang tak nampak, pakailah kain untuk menutup aurat kita.
tuan. Boleh faham tuan? Wajib percaya kita dengan untung baik dan itu daripada Allah Ta'ala. Saya dah beritahu kepada tuan sebelum ni, dalil mengatakan yang jahat itu pun datang daripada Allah. Itu dalam surah pun tu, surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Lagi apa? Min syarri ma khalaq. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah Ta'ala yang menjadikan makhluk. Berlindung daripada apa? Min syarri, daripada kejahatan. Ma khalaq, yang ia cipta. Siapa cipta? Allah yang cipta. Maksudnya benda yang jahat pun memang hakikatnya datang daripada Allah. Cuma luar daripada majlis ilmu, kita kena jaga adab kita. Benda yang tak baik kita tak boleh nisbahkan kepada Allah. Kena salahkan diri kita sendiri. Contohnya berzina. Contohnya apa? Berzina. Kena salahkan diri kita. Okey tuan-tuan. Bermula untung baik iaitu iman dan taat. Kata guru kita, untung baik iaitu contohnya iman dan taat. Di antara untung baik contohnya beriman dan taat. Dan untung jahat itu kufur dan maksiat. Wala'iyadzubillah. Untung jahat iaitu kufur dan maksiat. Setakat ni ada apa-apa soalan yang tuan-tuan nak tanya? Sebab tu kalau musibah berlaku kita kena sabar tuan-tuan. Kena banyak sangka baik dengan Allah. Benda yang berlaku, musibah yang berlaku yang kita terima, ujian yang datang, kita kena sabar. Kena banyak sangka baik dengan Allah. Ustaz, orang tu tak semayang tapi tengok sihat badan dia. Relax, sihat badan, seopok lagi. Dia tengok saya yang semayang ni macam-macam penyakit ada Ustaz. Penyakit ni, penyakit tu. Kena ingat tuan-tuan. Bila ujian datang, kena banyak sangka baik dengan Allah Ta'ala. Apa yang kita nak sangka baik? Antara dua. Kalau ujian datang pada kita, lagi banyak beramal, lagi banyak benda baik kita buat, memang banyak lagi ujian yang datang pada kita. Yang pertama, kita pandangkan mungkin Allah Ta'ala nak kafarahkan dosa kita. Macam-macam sakit, macam-macam ujian. Yang pertama apa? Allah nak kafarahkan dosa kita. Yang kedua, mungkin Allah Ta'ala nak naikkan darjat kita tuan-tuan. Ini dua. Kalau berlaku pada kita ujian, kena banyakkan sabar. Sabar dan redha. Mungkin Allah nak kafarahkan dosa kita ataupun nak menaikkan darjat kita. Bahawasanya rukun Islam itu 5 perkara. Yang tadi rukun iman, ni rukun Islam. Yang pertamanya mengucap 2 kalimah syahadah. Siapa nak masuk Islam, dia kena mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kau setakat dia kata saya dah Islam tapi dia tak nak mengucap, tak boleh tuan-tuan. Dia mesti mengucap 2 kalimah syahadah. Yang keduanya mendiri akan sembahyang 5 waktu. Mendiri akan sembahyang 5 waktu. Melaksanakan akan sembahyang 5 waktu. Yang ketiganya memberi zakat. Zakat fitrah, zakat perniagaan, macam-macam zakat, zakat emas dalam bab fiqh. Yang keempatnya puasa pada bulan Ramadan. Ini puasa yang wajib. Puasa pada bulan Ramadan. Yang kelimanya mengerjakan haji kepada Baitullah jika kuasa berjalan kepadanya.
bagi yang mampulah. Yang tak mampu tak diwajibkan. Habis dah. Ini rukun Islam. Habis. Dan bahawasanya hakikat makrifat itu 3 perkara. Ini dah maksud. Masih lagi tauhid tuan-tuan. Dan bahawasanya hakikat makrifat itu 3 perkara. Hakikat maksudnya yang sebenar. Makrifat mengenal. Mengenal siapa? Mengenal Tuhan. Nak kata kita ni betul kenal Tuhan, ni 3 perkara tu mesti ada. Ni maksudnya hakikat makrifat itu 3 perkara. Yang pertama al-jazmu al-mutabiqu lil haqqi an dalil. Hakikat makrifat 3 perkara. Kalau tak ada 3 perkara ni bermasalah tuan-tuan. Dia masih kafir lagi. Na'udzubillah min zalik. Yang pertama al-jazmu. Itu yang pertama al-jazm. Al-jazmu. Yang kedua al-mutabiqu lil haqqi an. Al-mutabiqu lil haqqi yang kedua. Yang ketiga an dalil. Apa dalam maksud dalam bahasa Melayu? Artinya i'tikad yang tetap. I'tikad yang tetap iaitu tiada berubah dan tiada syak. Ni tuan-tuan, dalam ilmu tauhid yang diguna pakai hanya jazam sahaja. Ataupun dalam arti kata lain yakin sahaja. Martabat kepercayaannya ada 4. Tuan-tuan dah maklum. Yang pertama yakin ataupun jazam. Yang kedua zon. Yang ketiga syak. Yang keempat waham. Yakin, jazam, kalau nisbah peratus 100%. Bawah sikit lagi zon. Zon 75%. Bawah sikit lagi dia panggil syak 50-50. Bawah lagi dia panggil waham 25%. Dalam akidah yang diguna pakal satu saja, itu jazam, yakin. Awak percaya tak Tuhan? Ya, saya percaya. Berapa peratus awak percaya Tuhan? Saya percaya Tuhan ni zon je 80% je. Masih kafir lagi. Saya percaya Tuhan 99.9. Masih kafir lagi. Dia mesti yakin 100% tuan-tuan. Itu maksud jazam. I'tikad yang tetap, iaitu tiada berubah dan tiada syak. Tiada syak 50-50. Kalau syak 50-50 tak boleh. Dia mesti yakin 100%. Dalam bab tauhid dia mesti jazam, yakin 100%. Berbeza dengan bab fiqh tuan-tuan. Bab fiqh ada suatu masalah yang boleh kita berpegang kepada zon, sudah memadai. Contohnya menghadap kiblat. Tuan-tuan menghadap kiblat secara zon. Tapi ada cara-cara lah. Sekarang dah ada cara-cara dia. Secara zon saja sudah memadai. Kalau nak betul yakin betul tuan, kena ikat tali daripada Kaabah nama dia ni. Itu yakin. Tapi PK ni kalau dia ada beberapa masalah, kalau secara zon sudah memadai. Ini syarat yang pertama, i'tikad yang tetap. Isyak sekarang dah cepat lah. Berapa isyak sekarang? 8.11 lah. Sikit lagi. I'tikad yang tetap iaitu tiada berubah dan tiada syak. Tiada berubah dan tiada syak. Lagu
Lagi satu, pegangan dia teguh. Kalau dia ikut-ikut, dia panggil muqallid. Muqallid ni bahaya juga. Muqallid. Tanya dia, semua tok guru tu. Dia tak tahu nak keluarkan dalil. Allah ada ke tidak? Ada ustaz. Tuhan tu ada ke tidak? Ada ustaz. Apa dalil mengatakan Tuhan itu ada? Itu saya tak tahulah ustaz. Itu tak tahulah tuan. Itu kena tanya Ustaz Zahrudin. Dia tak tahu nak keluarkan dalil. Ini dia panggil muqallid, pak turun. Cuma dia cakap, Tok Guru saya cakap macam tu. Tok Guru saya cakap macam tu. Semua Tok Guru dia. Ini dia panggil apa? Pak turun. Muqallid. Muqallid ni dua. Muqallid jazam, yang jazmi. Satu lagi muqallid yang tidak ada jazam. Yang bahayanya muqallid yang tak ada jazam. Muqallid yang jazam ni, iaitu dia punya pendirian dia kuat walaupun tok guru dia dah masuk ajaran sesat. Tok guru dia memula okey, berpegang kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tiba-tiba tok guru dia dah masuk ayapin, dah kata Tuhan dekat langit tak apalah. Dia ni sebelum ni ikut tok guru dia. Kalau dia ni kategori muqallid yang jazam, dia tak akan ikut tok guru dia. Yang kedua dia panggil muqallid yang gairu jazam, yang tak jazam. Ini bahaya. Bermula dia ikut tok guru dia okey. Tiba-tiba tok guru dia masuk ajaran sesat, Hayapin sebagai contoh, dia pun ikut. Ini bahaya tuan-tuan. Ini dia panggil muqallid gairu jazam. Habis. Tengok balik. Artinya etikad yang tetap, iaitu tiada berubah dan tiada syak, mesti 100%. Yang muafakat bagi yang sebenar. Yang muafakat yang sebenar artinya bagi diri perkajaan yang ia etikad akan ia. Tuan-tuan tulis ya tadi, etikad yang sebenar, maksud etikad yang sebenar, etikad ahli sunnah wal jamaah. Etikad yang dipegang oleh para etikad yang dipegang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan majoriti umat Islam di dunia. Itu maksud etikad ahli sunnah wal jamaah. Boleh tuan? Yang muafakat bagi yang sebenarnya, siapa yang ada pensel, pen tu tulis. Maksud sebenarnya itu maksudnya etikad yang selari dengan etikad ahli sunnah wal jamaah. Kalau Kristian, dia percaya ada Tuhan, tapi etikad dia bertentangan dengan etikad yang sebenar. Kristian dia kata Tuhan itu ada 3. Tuhan bapa, Tuhan mak, Tuhan anak. Aisyah tu anak Tuhan, Maryam tu ibu Tuhan. 3. Itu Kristian punya pahaman. Adakah etikad dia etikad yang diterima? Tidak. Sebab mengapa? Etikad dia bertentangan dengan akidah etikad yang sebenar, menyalahi etikad ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama tadi, etikad yang tetap, yang tiada berubah dan tiada syak. Yang kedua, yang muafakat bagi yang sebenarnya, artinya bagi diri perkerjaan. Yang ketiga, yang ia etikad akan ia lagi daripada dalil. Yang ketiga, mesti tahu dalil. Sebab tu kena belajar. Kecuali dah belajar tapi bebal juga, itu tak ada masalah. Itu dimaafkan. Yang masalahnya suruh belajar tak nak belajar. Bila tanya apa dalilnya Tuhan tu ada, tak boleh nak jawab.
tengah je. Berdosa tuan-tuan. Orang yang ini dipanggil mukmin yang asi. Bila tanya, lepas tu tak boleh nak keluarkan dalil. Maksud dalil bukti. Apakah, contohnya apakah dalil mengatakan Tuhan itu ada? Dia tak boleh nak jawab. Kalau dia dah belajar tapi tak mampu juga nak jawab, itu dimaafkan. Yang tak dimaafkan tak nak belajar. Habis tuan-tuan. Maka barang siapa tadi jazam pada i'tiqadnya, maka dinamakan akan dia jahil basit. Wallahu a'lam. Jahil yang kedua, yang pertama jahil basit, yang kedua jahil murakkab. InsyaAllah sikit-sikit tuan. Lama-lama habis. Ini masih lagi kita bahaskan bab tauhid. Lepas tu baru masuk PK. Ada apa soalan tuan-tuan nak tanya? Apa dia? Tak. Itu ada khilaf. Ada yang kata wajib, ada yang kata tak wajib. Dalam kitab yang kita belajar sebelum ni, kitab Idaman Penuntut, berrujuk orang yang baru masuk Islam, adakah dia wajib mandi ataupun tidak? Ada yang mengatakan tak wajib, ada yang kata wajib. Maka bagi saya lebih baik kita mandilah. Suruh dia mandilah. Ikut cara-cara dia. Jadi kalau dia tak berkatan tu, masalah juga. Air tu kena masukkan dalam kulub tu. Kalau tak berkatan, air tu memang kena buka kasih kulub. Baru sah dia punya mandi wajib. Tapi dia orang Islam, tak boleh pula kita nak tu. Kan takut dia takut pula. So dia mengucap dulu. Lepas tu perlahan ajar dia, insyaAllah. Orang mu'alaf ni ada dia punya kelonggaran sikit lah. Tengah-tengah semayang tengok tikus jalan, besarnya tikus. Tak apa, dia tak tahu, dia maafkan. Melainkan kita ni yang bukan mu'alaf, tikus lalu kita tegur, besarnya tikus. Mu'alaf kata besarnya tikus, kita kat sebelah tu, jangan tegur, batal semayang. Siapa yang batal? Mu'alaf tu tak batal. Kita yang tak mu'alaf ni yang batal. Ada soalan lain tuan. Ya tuan. Ya. Setiap kali kita semayang, itu memang kena, itu rukun. Mengucap 2 kalimah syahadah dalam sembahyang. Soalannya apa? Tak faham. Saya tak apa dengar. Kalau kita apa? Kalau akidah kita dah terlari sikit, bagi saya sebelum dia semayang tu dia mengucap dulu. Dia kena mengucap dulu sebelum semayang. Sebab syarat bagi orang nak semayang dia mesti Islam. Tapi kalau dia dah terkeluar daripada Islam dan murtad, dia kena mengucap dulu, barulah semayang dia sah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah Engkau bukakanlah bagi kami surga, ya Allah pintu-pintu ilmu dan pintu ma'rifah, ya Allah Engkau bukakanlah bagi kami surga, ya Allah pintu-pintu ilmu dan pintu ma'rifah, ya Allah Engkau tunaikanlah segala hajat kami, ya Allah Engkau tunaikanlah segala hajat kami, ya Allah dengan kemegahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat surah Al-Fatihah dimulai dengan salawat selagi dengan salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa dawim 'ala dzikri lawanihi haqiqatan takun ghawinan fattaba'u taba'an yasrikum la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah. Ada insyaallah.